Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So kita sama lagi dengan chapter yang sama, chapter brakes and clutch. Okay, so kita baru je habis chapter brake hari tu, topik brake. Okay, so brake yang kita tengok hari tu adalah shoe brake, dan juga yang baru habis hari tu adalah band brake. Okay, so hari ni kita nak tengok lagi satu jenis machine element yang kita panggil sebagai clutch. Okay, so dalam clutch ni kita ada dua hari tu. Walaupun saya dah explain di dalam kelas introduction, so saya explain lagi sekali. Okay, so clutch kita akan tengok dua benda. Yang pertama kita akan tengok disc clutch, okay, dan yang kedua adalah kita akan tengok con clutch lah. So kita akan start dengan disc clutch dulu, lepas tu baru kita akan tengok con clutch. Okay, so disc clutch seperti nama dia, so dia berbentuk disc lah. Dan of course clutch ni adalah functional seperti yang kita dah tengok dalam first class hari tu, dalam chapter ni. So clutch ni adalah functional untuk transmit power from input ataupun dekat motor, shaft daripada motor tu, transmission system, okay, daripada motor kepada output transmission, okay, melalui means of apa lah, clutch. So clutch ni dia akan selalu connect and disconnected antara input dan juga output clutch. Okay, alright, so contoh ni dalam gambar ni, contoh common disc clutch dalam automobile punya application. Okay, usually so pedal ataupun force yang kita beri di hujung ni, kalau saya boleh bagi, so saya bagi force tu, basically force tu akan menyebabkan that clutch plate tu dia akan disengage. So bila disengage, maksudnya kita boleh tukar gear. So bila kita tukar gear, kita release that pedal clutch tu, so apa jadi, so dia akan engage balik antara clutch plate dan juga dia akan apalah, gigit lah, so dia akan gigit. So bila ada gigit, dia ada action of friction tu, so dan torque akan berlaku. So maksudnya torque daripada engine akan sampai ke torque kepada output shaft, output transmission. Okay, so ni adalah basic idea dia, macam mana disc clutch tu berfungsi. So selepas dia ada engagement tu akan berlaku kelajuannya daripada kelajuan engine tu akan sama dengan kelajuan wheel pada output kita. Okay, okay, so itu dia punya basic idea dia, macam mana kita nak buat benda ni. Okay, untuk iklan motor, maksudnya motor buat ada clutch. Okay, alright, so setiap automobil usually akan ada this clutch system. Okay, sebab kita kenderaan ni mesti starting mesti bawa perlahan, lepas tu kita akan start laju, lepas tu kita akan berubah-ubah. So speed kita ni bukan satu speed yang constant, speed kita akan sentiasa berubah. Sebab tu clutch system ni sangat penting di dalam automobil punya application lah. Sekejap nak laju, sekejap nak perlahan. Okay, bila nampak lampu isyarat nak kena perlahan, nak kena stop. Okay, kalau mungkin di highway kita boleh laju, okay, dan sebagainya. So disc clutch ni penting untuk apalah, especially untuk gearing ataupun transmission system. Okay, tapi untuk kelas kita buatkan disc clutch ni lebih simplify, and instead of using very complicated ni, kita akan tengok konsep saja, konsep of disc clutch ni yang memang simple design. Okay, so kalau kita tengok lukisan di bawah ni adalah very simple disc clutch system. So kalau kita tengok, dia ada dua disc di situ. Okay, so disc tu dipecahkan dengan satu sedikit clearance. Okay, so bila kita nak transfer ataupun nak transmit power daripada kita punya input shaft, okay, so kita akan engage benda tu. So dia akan melekat, dia akan gigit antara input dan juga output shaft. Okay, so bila ada gigitan tu, so transmit, so torque boleh transmit, okay, di antara input kepada output lah. So sebab apa, input shaft ni ada juga dia punya torque. Okay, so bila ada torque input ni, so basically dengan harapan bila ada gigitan tu, so output shaft dia akan dapat torque yang sama lah. So dia boleh transfer that torque tu, okay, di dalam satu sistem yang sama. Okay, so ni adalah basic idea dia. So kalau kita tengok, ini adalah basic configuration. Contohnya kalau kita tengok disc tu dia bukan satu diameter, so dia ada inner diameter dan juga outside diameter. Yang saya boleh labelkan di sini, so kita ada dua jenis diameter kat sini. Ni kita punya small d, okay, ataupun inside diameter. Kita tulis sikit, ataupun yang ni lah, this d. So D ni adalah inside
diameter of the disc clutch. Okay, dan kita ada juga yang diameter yang paling besar di dalam clutch design, okay, adalah kita punya yang luar ni, so big D ni. So D ni adalah outside diameter, okay, of the disc clutch. Okay, so dalam investigation kita dua parameter ni yang sangat penting lah, lebar D dan juga D kecil. So D kecil adalah inside diameter dan D besar adalah outside diameter of the disc clutch. Okay, so dua parameter ni kita akan guna banyak di dalam investigation kita untuk case geometry. Dan of course kalau kita tengok di sini, kalau kita perasan di bahagian input shaft ni, dia ada satu line kat situ yang kita panggil sebagai friction lining. So ini adalah kita panggil sebagai friction lining. Dan usually friction lining ni sebab ni adalah high friction punya device. So sepatutnya friction lining di situ mempunyai high friction coefficient. So kena pastikan dia ada high friction coefficient, baru kedua-dua ni boleh gigit dan boleh transmit torque daripada input kepada output shaft. Dan kalau kita tengok, kalau kita perasan juga kat sini, kita ada juga spring di sini. So spring ni basically disebabkan oleh itulah kalau kita perasan, spring dia nak retract balik. So dia track, digigit dan nak buka balik. So pasti mesti ada satu spring spring yang boleh buat kerja tu lah, gigit dan release balik lah. So jadi kalau kita perasan dalam kereta, kalau kita tekan pedal tu, basically bila kita tekan pedal, basically benda tu dia akan disengage lah. So maksudnya disk pada output dan juga disk pada input dia akan disengage. Okay, tapi bila kita release saja pedal tu, maksudnya benda tu dia akan gigit balik Okay, disebabkan kita release tu, spring tu dia akan jadi ke bentuk yang asal, so dia akan gigit balik disk tu. Okay, tapi kalau kita tekan pedal tu, maksudnya pedal tu akan menyebabkan spring tu tertarik ke dalam dan menyebabkan dia compress lah. So bila compress, dia akan gigit, dia akan terbuka lah. Okay, sebabkan oleh action tu. Okay, alright. So ini adalah dua antara benda yang kita akan gunakan untuk macam mana kita nak derive nanti, sebab kita nak tengok dua benda juga macam sebelum ni, kita nak tengok torque dan juga actuating force. So untuk case ni, berapa torque ni, torque yang digigit ni. So torque, basically torque dia sama lah, TI dengan TO ni sama je, dia punya value dia. So torque ni yang kita nak cari. So berapa torque ni dan juga berapa actuating force. So actuating force untuk case ni macam mana dia retract benda tu, gigit benda tu. So maksudnya force yang kita akan tengok nanti adalah force yang di sini lah, force yang akan apply di sini, FA. So FA tu dia akan FA tu yang kita nak tahu, itu dia punya actuation force lah, yang kita nak measure. So bila dia gigit, basically akan ada contact force antara disc input dan juga disc output. Okay, dan disebabkan oleh action tu dan disebabkan oleh friction yang tinggi di situ, so dia gigit antara input dan output dan menyebabkan ada torque boleh transfer lah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan of course disebabkan oleh act of friction tu akan menyebabkan energi akan ada berubah juga kepada energi ada some energy juga dia akan berubah kepada heat. Tapi most of the time untuk case ni clutch, dia adalah transfer of torque lah. Tapi kalau untuk case ada juga yang jenis disc brake. So disc brake ni basically satu part dia akan tidak bergerak lah. So maksudnya antara input dengan output ni, dia salah satu dia tidak bergerak. Itu yang dipanggil sebagai disc brake lah. Okay, dan disebabkan itu torque yang dikenakan adalah torque untuk membentikan device juga untuk case disc brake. Okay, tapi untuk case kita adalah disc clutch adalah torque yang digunakan untuk menggigit antara satu sama lain torque tu, dan torque yang transfer daripada satu lokasi ke disebabkan oleh act gigitan tadi. Okay, alright. So itu dia punya basic idea dia untuk case ni. Okay, disc. Okay, dan seperti yang saya dah beritahu masa awal-awal kelas hari tu, kita akan tengok dua jenis teori, okay, ataupun assumption. So two assumption yang kita akan buat. Tak kisahlah sama ada untuk disc clutch ataupun untuk
con clutch kita akan tengok dua jenis assumption ni. So assumption, so dua assumption yang kita akan buat ataupun kena consider semasa membuat analisis of this brake ataupun apalah disc brake pula, disc clutch ataupun disc brake, dua jenis assumption. So assumption yang pertama yang kita panggil sebagai uniform pressure, okay. Dan assumption yang kedua yang kita panggil sebagai uniform wear, okay. So dua jenis teori yang patutnya kena ambil tahu sebelum kita nak tengok analisis ataupun equation yang related lah. So uniform pressure, seperti nama dia, maksudnya kalau kita tengok balik kita punya gambar raja ni. So kalau saya punya dua disc ni engage, so maksudnya akan ada contact force. So contact force tu dalam bentuk distribution lah, sebab ada area. Ni kalau kita tengok kat sini, so ni adalah kita punya area lah. This is our contact area, okay, yang di bahagian ni. Okay, ni adalah kita punya contact area. So contact area tu, so bila, sebab force ni dia act pada satu point, so bila ada force dan juga contact area, dia akan jadi pressure lah. So maksudnya pressure yang develop disebabkan oleh engagement tu. Okay, untuk case yang pertama uniform pressure, maksudnya pressure di situ adalah sama lah, sama pressure, constant, daripada, maksudnya daripada hujung D kecil ni sampai ke D besar ni, dia punya pressure distribution dia adalah sama. So maksudnya daripada D kecil sampai D besar, pressure distribution sama. So kalau saya boleh lukiskan, kalau ni adalah saya punya disc, saya lukis macam ni. So let's say this is my disc, okay. Okay, so sikit, okay. So this disc, so yang ni saya punya, okay, kalau saya labelkan tadi, okay, so ni, this is my my D kecil tadi. Yang ni adalah saya punya D besar. Okay, kita ke ruang pula, so D kecil dan D besar, okay. So ni adalah saya punya axis of rotation tu, tengah-tengah tu. So kalau saya ada contact, so let's say saya lukis satu part saja. Untuk case ni saya lukis di bahagian input, input shaft saja. So bila saya bagi je pressure tu, so apa akan jadi that so pressure yang develop di sini adalah dia punya magnitude dia adalah uniform. So uniform pressure develop daripada D kecil sampai ke D besar, okay, daripada outside sampai inside diameter, okay. Terbalik kat ni, okay. So itu maksud dia, so pressure dia adalah sama, dan kita boleh lihat bagi satu value lah, untuk kat sini, let's say kita untuk kat sini kita bagi dia adalah nilai P max, okay. Alright, so yang kali hitam tu adalah kita punya disc clutch, okay. Okay, so bila saya engage benda tu, so pressure yang develop di dalam tu adalah adalah constant, satu value saja, okay. So ini first assumption adalah uniform pressure, okay. Right, dan yang case yang kedua ni adalah uniform wear. Uniform wear ni kita tengok kadar kehausan dia adalah sama lah, So over time kita akan nampak dia haus dia seragam. So kalau saya ada disc clutch macam tadi, saya buat saya buat tebal sikit, untuk bagi nampak. Okay, tu tak tebal, tu nipis lagi, okay. Kita tebal sikit lah, nak bagi nampak wear tu. Okay, macam tu. Alright, so apa maksudkan dia adalah tu, okay. So dia, bila dia makan kan, biasalah benda ni kan haus kan, bila pusing lama-lama, digigit lama-lama, dah dia akan hausan, dia akan wear. So kadar kehausan, yang kali hijau ni adalah kadar kehausan, maksudnya material removal, maksudnya benda tu dia haus tu, kadar kehausan dia adalah constant, daripada D ke D, okay. Sebab tu, so antara D kecil kepada D besar ni, okay, so kadar kehausan dia adalah sama, okay.
digigit tu So kalau kita perasan, kalau tengok dekat kereta, kalau nampak kausan dia daripada D kecil kepada D besar tu adalah sama, maksudnya dia adalah uniform wear lah. Okey, tu maksud dia untuk case uniform wear. Okey, dua jenis assumption. Okey, uniform pressure, uniform wear. So macam mana kita nak tahu sama ada design tu adalah uniform wear ataupun design tu adalah uniform pressure, adalah kita tengok dengan dia punya kadar. Kalau uniform wear ni mudah sikit nak tengok, sebab kita tengok dia punya kadar kehausan dia adalah seragam lah. Okay, so maksudnya bila kita tengok dekat disc clutch tu, kita nampak dia seragam, maksudnya dia adalah uniform wear punya assumption. So maksudnya bila kita nak design clutch system tu, kita menggunakan design ataupun assumption uniform wear. Tapi kalau kita tengok dekat kita run banyak kali dan kita nampak that wear tu dia tidak konsisten daripada D kepada D kecil kepada D besar. So maksudnya kita boleh anggap that design clutch tu adalah design clutch untuk case uniform pressure. Okay, alright, so apa assumption uniform wear sebenarnya? Okay, so tadi kalau kita tengok kat sini pecahan dia uniform pressure ni, maksudnya adalah kita boleh tahu pressure distribution dia adalah seragam. Okay, ataupun untuk case ni dia punya wear dia adalah tidak seragam lah untuk case uniform pressure. Tapi untuk case uniform wear, kadar kehausan dia adalah samalah daripada D kecil kepada D besar. Tapi pressure dia of course pressure distribution daripada D kecil kepada D besar tu of course tak samalah. So dia adalah sedikit berbeza sebab tu kadar kehausan dia adalah sama. Okay, alright. So kenapa dipanggil uniform wear ni? So kalau saya design uniform wear ni, uniform ni saya design dia adalah clutch tu adalah very rigid. So kalau dia adalah rigid clutch, okay. So rigid clutch ni basically dia akan refer kepada uniform wear. So kita betul-betul control benda ni. Clutch tu betul-betul keras tu rasa clutch tu. So basically kadar kehausan dia akan seragam. Okay. Tapi kalau kita punya rigid tu adalah very flexible, lembut sedikit. Okay. So maksudnya dia senang fleksibel dengan pressure distribution. Sebabkan dia senang fleksibel tu, sebab tu pressure di atas tu adalah seragam lah untuk case ni. Okay, so kadang-kadang soalan dia akan tanya so design clutch ni seperti design dia adalah rigid clutch. So kalau dia adalah rigid clutch, so basically kita akan, so tu adalah hint kepada menggunakan assumption uniform wear. Okay, tapi kalau dia cakap dalam soalan menggunakan kita anggap that clutch tu adalah rigid, pula adalah fleksibel lah. Patutlah semua orang confuse okay. Minta maaf lah saya nak tulis fleksibel kat sini. Okay, flexible clutch. So maksudnya dia adalah design untuk case ataupun subjek kita adalah uniform pressure. Okay, uniform pressure, uniform wear. Okay, so tu adalah dua assumption yang kita perlu consider. Okay, so let's say lah kalau kita nak tengok lagi masih di bawah topik sama, uniform pressure dan uniform wear, sebelum kita nak tengok related equation nanti untuk kedua-dua ni. Okay, so kalau uniform pressure ni agak-agak lah macam mana tadi saya cakap tadi, kadar kehausan dia adalah tidak seragam. So kalau kita nak lukis macam mana kadar kehausan contohnya kalau saya dah lukis macam ni. Okay, so saya nak lukis dia punya kadar kehausan. So agak-agak tadi kita dah cakap dah kehausan dia tidak sama. So agak-agak lah macam mana kadar kehausan untuk uniform pressure, agak-agak dia. Okay, tak apa, kita biar tu kat situ dulu. Okay, nanti kita tengok uniform wear. So untuk uniform wear, okay, untuk case pressure distribution untuk uniform wear, kadar kehausan adalah seragam kan. Okay, so macam mana dia punya agak-agak dia punya pressure distribution. Agak macam ni pressure distribution dia untuk case yang ni. Apa macam ni? So untuk case uniform wear, so P maximum mana satu P yang tinggi agak-agak di kecil ke di besar untuk case uniform wear pressure dia. Okay, so untuk uniform wear, so pressure yang paling tinggi akan berlaku pada inside diameter. Okay, so maksudnya untuk case ni yang ni paling tinggi pressure
So inside diameter per tinggi pressure, yang ni adalah magnitude dia lebih kecil lah, di bahagian hujung D besar, okay, outside diameter. So pressure dia adalah tidak seragam dan dia bentuk seperti linear punya curve lah. So macam tu. So P minimum akan berlaku pada outside diameter, okay. Maksimum akan berlaku pada P pada inside diameter, okay. So untuk uniform wear, pressure distribution dia tidak sama, okay. P max berlaku pada inside diameter, okay. P minimum akan berlaku pada outside diameter, sebab tu wear tu akan seragam, okay. Tapi untuk case uniform pressure, so pressure dia adalah sama. So agak-agak macam mana kita nak tengok, kita cakap tadi wear dia tidak seragam untuk case uniform pressure. So agak-agak yang mana lagi makan banyak, dekat D kecil ke dekat D besar untuk case uniform pressure, okay. Okay, dah boleh agak-agak dah, okay. So tak apalah, since kamu tak ada kat depan saya, okay, jadi saya tolong jawabkan kamu. So yang akan makan banyak adalah di bahagian outer, okay. Yang depan ni akan makan sikit, So outer akan makan banyak, dalam akan makan sikit. So kalau kita tengok untuk case uniform pressure, kita akan nampak di bahagian luar tu akan wear lagi banyak compare dengan yang di bahagian dalam, okay. So itu yang kita consider sebagai uniform pressure, okay. Dan juga uniform wear, So dua jenis assumption as a designer of clutch nanti kita kena consider, sebab uniform wear ni adalah lebih konservatif berbanding dengan uniform pressure, So nilai yang kita akan dapat di dalam uniform wear usually akan nilai dia lebih kecil, sedikit in term of torque dan juga actuating force, okay. Sebab tu kena tahu bila nak design class mesti tahu dua jenis teori ni, uniform pressure dan juga uniform wear, okay. Alright, so since selepas ini kita akan tengok jenis apalah, sebab dalam kelas pun untuk kedua-dua teori ni pun kita akan tengok dua benda juga. Pertama adalah torque capacity, dan yang kedua kita nak tengok juga in term of apalah, actuating force. So maksudnya saya nak cari berapa di torque, okay, torque yang act di dalam sistem. Kalau saya copy balik, okay, saya copy balik benda ni dan saya pastekan. Kita akan guna gambar raja yang sama saja, cuma dua teori yang berbeza. So dua teori yang berbeza ni yang akan menyebabkan equation torque dan juga FA untuk kedua-dua case ni berbeza. So dalam investigation kita akan menggunakan gambar rajah ni lah, Alright, dan dua parameter yang penting yang kita akan consider nanti adalah this big D dan juga D kecil lah, okay. So D kecil yang saya label tadi dan juga big D tadi, okay. So kita akan tengok dua benda tadi adalah, pertama adalah kita punya actuating force yang menyebabkan kita punya input dan output tu digigit, okay. Dan yang kedua adalah kita punya torque, okay, torque capacity yang kita nak tengok juga tak. So dua jenis ni kita akan study di dalam Dietz clutch nanti. Okay, kita berhenti dulu takat ni. Kita jumpa lagi dengan teori yang pertama. Kita nak tengok teori yang paling mudah antara kedua-dua ni. Tak mudah jugalah. Jadi kita tengok uniform wear dulu, uniform wear Dietz clutch. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.